Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia Beri, Nur Ala Nabila binti Ali. Saya adalah wakil daripada ahli kumpulan saya untuk memperkenalkan tajuk yang kami pilih bagi subjek etika dan peradaban ini. Tajuk yang kami pilih adalah negara Jepang. Jepun atau dikenali sebagai Jepang. Jepun, saya akan bagi satu ringkasan mengenai Jepang. Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur. Ia juga dikenali dengan budaya yang kaya dengan teknologi maju dan tradisi yang sangat unik. Tokyo merupakan ibu negara mereka dan pusat ekonomi yang terbesar. Jepun juga terkenal dengan masakan seni tradisi, seni teh dan ikebana, dan juga industri teknologi yang sangat maju. Kebanyakan orang cuma tahu yang Jepun adalah salah satulah negara termaju di dunia, dan pada masa yang sama ia memiliki sebuah budaya yang unik dan persekitaran yang sangat menakjubkan. Macam kita lihat di sini, longkang yang sangat bersih yang boleh kita menternak ikan di dalam itu, seperti yang kita lihat di sini. Jadinya persekitaran mereka sangat-sangat menakjubkan. Sebenarnya ada banyak lagi perkara lain yang menarik yang anda mungkin belum pernah dengar. Tak kiralah sama ada pernah mengunjungi negara terbit matahari ini ataupun tak. Jadi jom kita tengok fakta-fakta menarik atau dikenali sebagai 7 tempat menarik yang kami pilih dari negara Jepun ini. Jadi marilah kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi, bersama saya di sini. So, hari ini saya nak kongsikan dengan anda beberapa tempat yang menarik yang ada di negara matahari terbit, iaitu Jepun. Antara tempat yang menarik di Jepun adalah Taman Buluh Arashiyama. Mesti orang tu tanya ni, kat mana Arashiyama tu? So, saya beritahu kat sini. Arashiyama ini terletak di utara Kyoto, di mana kita ketahui Kyoto ni antara tempat pelancongan yang sentiasa dikunjungi sepanjang tahun oleh penduduk-penduduk Jepun dan juga penduduk-penduduk daripada negara lain. So, Kyoto ni banyak tempat-tempat menarik seperti kuil-kuil dan juga taman-taman yang menarik, dan juga taman buluh bambu Arashiyama. So, Arashiyama ni adalah satu taman buluh yang keluasan dan kepanjangan dia 500 meter. Dia berada di antara kuil Teriruji dan kuil Momoniyama. So, saya beritahu kat sini, di taman buluh Arashiyama ni terdapat macam-macam kisah lah, sejarah dia. Orang mengaitkan ada kisah-kisah dewa-dewa di Jepun dan juga kisah-kisah semangat para lelaki di situ. So, saya nak kongsikan lagi, Arashiyama ni antara tempat menarik lah untuk dikunjungi kerana mempunyai latar belakang sejarah yang menarik, tempat yang bersih, dan juga satu lagi penduduk-penduduk di situ sangatlah mesra dan juga orang kata baik hati. So, dekat situ kita boleh nampak yang penduduk Jepun ni sangat menyambut kedatangan mereka. Dan kata kita tengok di taman buluh ni tempat yang tepat untuk kita pergi bersesiar, untuk menenangkan fikiran, untuk kata mencari ketenangan. Sebab kita tengok di situ kawasannya sangat tenang, sangat bersih dan sangat sesuai untuk bagi mereka-mereka yang berjiwa kepada semula jadi, sesuai untuk datang ke Kyoto. Kita nampak di sini Kyoto sangat menekankan kebersihan, ketenangan untuk para pelancong mereka. So, insyaAllah kita boleh try. Okay, see you soon. Hi guys, it's me Sofia. Hari ini saya akan berkongsi tentang tempat yang menarik yang berada di Jepun. Terdapat suatu tempat yang bernama Fushimi Inari Kyoto yang terletak di Kyoto Selatan. Di sana terdapat sebuah kuil Shinto yang terkenal dengan 1000 tiang tori merahnya yang indah. Budayanya yang kaya dengan ritual keagamaan serta perayaan festival. Seterusnya merupakan bahas sejarah.
Fushimi Inari Taisha telah dibina sejak abad ke-8 oleh Kaisar Kano dengan bertujuan untuk memohon perlindungan ke atas kegiatan pertanian serta perdagangan. Di sana, mereka sangat menitikberatkan tentang perniagaan dan ekonomi negara. Assalamualaikum, Ismisa. Okey, kita masih lagi berada di Fushimi Inari Kyoto. Kat sini saya nak menerangkan tentang makanan-makanan yang menarik. Okay. Antara makanan menarik di sini adalah yang pertama ni takoyaki. Takoyaki adalah jenis makanan yang berbagai tepung dan diisi di dalamnya sama ada sotong ataupun ayam ataupun udang. Kemudian dituangkan dengan sos ikan yang berharga sekitar 300 hingga 500 yen untuk satu pack di mana dalam 6 biji. Okey, yang kedua pula adalah taiyaki. Taiyaki ni adalah sejenis pancake di Jepun yang berbentuk ikan. Jadi dihidangkan panas-panas dengan di dalamnya ada isi sama ada kacang merah ataupun matcha ataupun custard yang berharga 300 yen. Okey, makanan seterusnya adalah dango. Dango ni agak popular di kawasan sini. Iaitu jenis makanan yang dibuat daripada tepung beras. Kemudian di-grill dan juga dituangkan dengan sweet soy sauce. Dalam satu stick tu ada 3 ketul, harga sekitar 300 yen. Okey, makanan terakhir adalah Ichigo Daifuku. Ichigo Daifuku ni jenis mochi yang dibuat bertepung beras dan di dalamnya ada paste sama ada kacang merah ataupun matcha dan diletakkan strawberry di atasnya yang berharga sekitar 300 yen. Okey, itu saja perkongsian saya di kawasan Fushimi Inari Kyoto. Terima kasih. Nama saya Auni. Hari ini saya akan bawa kamu semua ke salah satu tempat menarik di negara Jepun. Saya memilih Jalan Nakamise Shopping Street. Nakamise Shopping Street mempunyai sejarah yang panjang dan semestinya Nakamise Shopping Street ini ditubuhkan pada awal abad ke-18 selepas penduduk Asakusa mendapat kebenaran untuk membuka kedai berdekatan dengan kuil. Nakamise Shopping Street mempunyai 2 pintu, iaitu pintu hadapan dan pintu dalam. Pintu hadapan dikenali sebagai pintu Kaminarimon dan pintu dalam pula dikenali sebagai pintu Hozomon. Nakamise Shopping Street mempunyai berbagai kedai yang menjual makanan dan cenderamata seperti Niyoyaki, Kibidengo dan Kaminari Okoshi. Makanan tersebut merupakan makanan tradisional yang dibuat oleh orang Jepun dan semestinya pelancong yang melancong di negara Jepun mesti mencuba makanan tersebut. Pelancong yang melancong ke Nakamise Shopping Street dapat menikmati tabayuki, iaitu berjalan sambil makan. Dalam bahasa Jepun, sambil bersia-sia mengelilingi jalan Nakamise Shopping Street dan bersia-sia di dalam kuil yang bersejarah. Jadi, korang semua mesti nak pergi ke tempat yang seterusnya kan? Okey, jom kita pergi ke tempat yang menarik yang seterusnya. Hai, bersama saya Syira. Kini kita ke tempat menarik di negeri terbit matahari yang seterusnya, iaitu di Taman Tema Tokyo Disney Sea yang berada di dalam Tokyo Disney Resort yang terletak di Urayasu, Chiba Prefecture, Jepun. Taman tema ini telah dirasmikan pada tanggal 4 September 2001. Taman tema ini dimiliki oleh The Oriental Land Company dengan mendapat keizinan daripada The Walt Disney Company. Untuk pengetahuan semua, taman tema ini merupakan taman tema ke-9 daripada 12 taman tema Disneyland di seluruh dunia. Apa yang menariknya mengenai taman tema ini adalah terdapat 7 tempat berbeza konsep di dalam taman tema ini, iaitu bermula daripada pintu masuknya dengan bertemakan pelabuhan Mediterranean yang kemudian membawa kepada 6 lagi tempat berbeza konsep dan tema nautikanya, antaranya American Waterfront, Park Discovery, Lux River Delta, Mermaid Lagoon, Arabian Coast dan akhir sekali Mysterious Island. Yang pastinya ketujuh-tujuh tempat ini akan menjanjikan kepuasan diri yang maksimum kepada semua pengunjung. Apatah lagi, harga tiket masuknya sangatlah berpatutan, iaitu dengan harga ringgit Malaysia RM290.55. Dan para pengunjung tidak perlu risau
tentang penginapan kerana pengunjung boleh menginap di resort itu sendiri memandangkan taman tema ini berada di dalam Tokyo Disney Resort. Yang paling penting sekali, pengunjung dapat mencipta kenangan manis bersama ahli keluarga dan juga rakan-rakan dan dapat mendatangkan keseronokan kepada kesemua orang. Mari kita ke tempat menarik yang seterusnya. Okay, hai, saya Adriana Natasha. Sekarang mari kita ke destinasi yang seterusnya. Ginza dikatakan sebagai syurga tempat membeli belah kerana di sini terdapat banyak sekali barangan berjenama yang dijual. Ginza ini juga dikenali sebagai bandar yang paling terkenal dan paling sibuk kerana bandar Ginza ini dapat menarik ramai pelancong untuk datang ke sini dan membeli barang-barang yang berjenama itu. Ia juga telah menjadi pusat komersial negara sejak berabad lamanya. Di Ginza ini juga terdapat 5 laluan untuk menghubungkannya ke bandar utama. Okey, seterusnya pelancong-pelancong yang datang ke Ginza ini boleh berjalan kaki kerana jarak kedai-kedainya hanya berjarak sangat dekat. Para pelancong juga boleh duduk di satu kedai untuk menikmati teh ataupun kopi. Di sekitar jalan Ginza ini juga terdapat banyak sekali tempat menarik untuk pelancong ambil gambar dan dijadikan sebagai kenangan. Jadi mari kita pergi ke destinasi seterusnya. Hai, anda sudah tengok video yang telah ditunjukkan tadi? Okey, di sini saya juga ingin menyatakan salah satu tempat menarik yang ada di Jepun, iaitu di Osaka. Osaka merupakan salah satu tempat destinasi pelancongan yang amat digemari ramai. Ini kerana di Osaka terdapat pelbagai makanan-makanan yang istimewa seperti takoyaki, okonomiyaki, negiyaki, kashikatsu dan kitsune udon. Selain daripada itu, makanan-makanan yang pelik juga terdapat di Jepun seperti techiri, iaitu makanan yang diolah daripada isi ikan buntal. Ikan buntal merupakan ikan buntal yang paling bahaya yang sangat beracun. Oleh itu makanan ini menjadi makanan yang pelik yang ada di Osaka. Selain daripada itu, Romen juga salah satu makanan yang pelik kerana dia menggunakan organ-organ dalaman lembu untuk dimakan. Dan anda semua jangan risau, di Osaka terdapat banyak makanan halal yang boleh dicuba. Kita hanya perlu mencari dengan sebaiknya di kedai-kedai yang ada di Osaka. Selain daripada itu juga, anda boleh mengunjungi tempat-tempat beli belah seperti Shinsaibashi Shopping Street dan juga Kuromon Market yang menjual pelbagai barangan-barangan seperti kasut, baju dan lain-lain lagi. Di Osaka juga senang untuk mendapatkan tempat penginapan. Contohnya seperti di Namba, Umeda, Shinsaibashi, Kita, Minami dan Chuo. Tempat-tempat penginapan ini juga terkenal dengan tempat-tempat membeli barang dan juga tempat-tempat makanan yang banyak. Namun, dalam pada masa yang sama, Osaka juga merupakan tempat yang mempunyai orang-orang yang sekeliling yang peramah, yang boleh membantu kita jika kita tidak tahu sesuatu perkara itu. Namun dalam masa yang sama, harga penginapan yang ada di Osaka tidaklah terlalu mahal kerana harga yang berpatutan seperti di hotel Sotetsu Grand Fresa yang berada di Osaka di Namba yang seharga RM244 Malaysia per malam. Oleh itu, di Osaka terdapat tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi oleh anda semua. Hai, jadi dah tengok semua tempat menarik yang telah disenaraikan tadi. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat di sini ialah antara daerah yang telah dipilih oleh kami terdapat 4 lah. Antaranya ialah Tokyo, Kyoto, Osaka dan Izu. Seterusnya kalau kita nak pergi tengok perayaan festival masyarakat Jepun ini, kita boleh juga pergi ke Fushimi Inari. Ialah untuk melihat macam mana pergerakan acara mereka dan seterusnya. Kita juga boleh pergi ke tempat seni bina rumah-rumah lama Jepun tradisional lah, di Open Air Museum of All Japanese Farm. Di situ
kita boleh lihat segala seni bina rumah-rumah lama di situ. Dan juga kita boleh melihat foto-foto lama untuk yang menunjukkan seni bina bangunan-bangunan tersebut. Jelaslah bahawa Jepun ini mempunyai pelbagai kebudayaan dan tradisi yang boleh kita pelajari apabila kita melancong ke negara mereka. Sekiranya kita mahu mengalami dan menghayati alam sejati mereka, kita boleh pergi ke bambu forest yang berada di itu. Kalau kita nak shopping, membeli belah, ada 2 tempat yang kami pilih, iaitu Nakamise Shopping Street untuk beli cendera hati, dan juga di Ginza, jalan yang terletak di Tokyo. Seterusnya boleh juga kita membeli makanan-makanan segar seperti ikan dan sayur segar di Koromon Market. Jadi kita semua boleh juga pergi melancong ke Jepun, kerana Jepun bukan setakat terkenal disebabkan anime, tapi mereka juga mempunyai pelbagai budaya yang boleh kita lihat dan pelajari mengikut daerah-daerah mereka di sana. Sekian, terima kasih.